Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam video berkaitan tentang urusan tanah 101 #urusan tanah 101. Untuk video kali ini saya nak terangkan serba sedikit berkaitan tentang geran GSA. Apa maksud GSA itu? Maksudnya ialah Group Settlement Area ataupun rancangan tanah berkelompok. Kemudian di mana kita akan jumpa geran-geran GSA ini? Di FECRA, FELDA, mungkin juga di RISDA. Okay? Tetapi paling popular di FECRA ataupun di FELDA. Okay? Geran GSA ni, Akta 1960 pindaan pada tahun 2002. Nama glamour dia ialah, geran berantai, geran berkembar, bendang kahwin, kan? Itu nama glamour dia. Jadi sebenarnya apa itu geran GSA? Dari segi pemahaman biasalah, apa itu geran GSA? Bila generasi pertama lah join sebagai peneroka FELDA, peneroka FECRA pada waktu itu, mereka diberi 2 lot tanah ataupun mungkin 3, tapi 2 ataupun 3. Yang pertama sekali ialah tapak rumah. Tapak rumah. Yang kedua ialah tanah sawit ataupun bendang. Ataupun ada yang dapat 3-3 sekali. Dia dapat sawit, dia dapat bendang. Macam di tempat saya, FECRA Subang Perak, dia dapat tapak rumah, dia dapat tanah sawit dan dia juga dapat tanah bendang. Ketiga-tiga ni ialah berangkai. Dia ada 3 kepinggiran, tetapi geran ni berangkai. Dekat bahagian belakang muka surat 2 geran biasanya, dia akan beritahu tanah ini ialah tanah GSA. Dia akan beritahu, dia akan tertulis dekat geran tanah GSA. Dan apa isu berkaitan dengan tanah GSA ni? Yang mula-mula sekali isunya, tanah GSA ni, kalau kita nak buat pindah milik, contohnya generasi pertama, nak bagi kepada generasi yang kedua, anak, pindah milik perlu dibuat serentak untuk ketiga-tiga tanah. Dia tak boleh pecah-pecahkan. Dia tak boleh nak bagi rumah dulu, dia tak boleh nak bagi sawit dulu, dia tak boleh nak bagi bendang dulu. Dia kena bagi ketiga-tiganya serentak. Itu satu. Kemudian, dia pun tak boleh nak bagi kepada orang yang berbeza. Tak boleh rumah nak bagi kepada anak nombor 1, sawit nak bagi pada anak nombor 2, bendang nak bagi pada anak nombor 3. Tak boleh. Dia kena bagi kepada satu orang, satu pemilik saja. Tiga-tiganya sekali, tiga-tiga tanah tersebut perlu dibagi kepada satu orang. Dan pindaan pada tahun 2002 membenarkan bagi kepada 2 orang. Boleh masuk 2 nama. Dulu mula-mula satu nama je. Satu nama saja. Ketiga-tiga tanah tu satu nama saja. Sekarang dibenarkan ketiga-tiga tanah tu 2 nama. Tetapi kena nama yang sama. Rumah nama sama, tanah nama sama, sawit nama sama, FECRA bendang pun nama yang sama. Begitu juga kalau kita nak buat jual beli, ada yang cuba untuk jual tanah FECRA, tanah GSA, ada yang cuba jual. Perlu jual kepada orang yang sama. Tak boleh pula rumah nak jual pada orang lain, sawit nak jual pada orang lain, tak boleh. Dia kena jual pada orang yang sama dan perlu jual serentak. Ketiga-tiga sekali kena jual. Tak boleh nak jual, saya nak jual sawit sajalah, tak boleh. Dia tak boleh. Kemudian, walaupun kita nak buat pindah milik itu nak bagi kepada anak, sebabkan itu ialah tanah GSA diuruskan oleh FECRA dengan FELDA, perlu dapat surat kebenaran bertulis daripada FECRA. Maksudnya sebelum pindah milik itu dibuat, perlu hantar surat, perlu isi borang ataupun perlu berurusan dengan FECRA, tanya dengan FECRA. Perlu dapatkan kebenaran bertulis daripada pentadbiran FECRA ataupun FELDA untuk membenarkan pindah milik tersebut berlaku. Jangan datang pejabat tanah, sign 14A apa semua. Kemudian bila nak daftarkan geran tu nanti kan, akan keluar sekatan. Kaki tangan pegawai dan pejabat tanah akan minta
Cik, mana surat kebenaran daripada FECRA? Tak ada. Bila tak ada, kita akan holdkan pindahan milik tersebut. Perlu dapatkan kebenaran terlebih dahulu. Sama juga kalau macam kita cuba untuk jual ataupun ada pembeli nak beli tanah tersebut, perlu dapatkan kebenaran daripada pihak FECRA ataupun FELDA terlebih dahulu. Bukan boleh terus main beli saja. Sebab akta GSA dia tak sama urusannya macam akta JSN. Akta JSA ni dia mengikat atau dia menghalang sesetengah perkara yang biasanya tanah-tanah biasa boleh. Pindah milik boleh buat. Untuk akta JSA perlu dapatkan surat kebenaran daripada pihak FECRA dan FELDA terlebih dahulu. Okey, itu untuk pindah milik. Dan juga tanah JSA ini tak boleh buat gadaian ya. Tak boleh nak pergi bank nak gadaikan ke ataupun nak mohon pinjaman. Dia lah nak menggadaikan lah. Menggadai pun tak boleh. Lepas tu kalau kita nak pecah lot kan. Sebabnya biasanya tanah JSA ni dia bagi dekat 10 ekar. Dia bagi dekat 10 ekar. Jadi kot kita nak pecah lot 1 ekar. Tak boleh. Dia datang dengan 3 kepinggiran. Untuk kalau dapat 3 keping tanah, dia akan bagi 3 kepinggiran. Dan 3 keping ni lah tak boleh dikecilkan lagi dah. Okey. Kemudian isu satu lagi ialah berkaitan tentang penama. Penama di dalam grant. Okey. Sebelum ni dalam satu-satu masa hanya boleh ada satu nama saja di dalam grant JSA ni. Kemudian pindaan pada tahun 2002 membenarkan masuk 2 nama. Dalam satu-satu masa dalam grant JSA boleh ada 2 nama sahaja. Okey. Dah masuk 2 nama saja. Maksudnya boleh buat pindah milik lah. Pindah milik kepada 2 orang anak. Jadi kalau ada 5 orang anak, 2 saja nama akan masuk dalam grant. Tak boleh masuk 5-5 sekali ya. Itu pun bergantung kepada kelulusan daripada pihak FECRA. Kena minta kelulusan dulu. Okey. Dan masa generasi pertama hidup, dia nak bagi tu tak ada masalah lagi, terpulang pada dia lah kan. Yang selalu jadi pertikaian ialah apabila generasi pertama meninggal dunia. Ini selalu jadi pertikaian. Kalau ikut apabila pemilik tanah meninggal dunia, tanah tersebut jadi harta pusaka lah kan. Jadi waris anak-anak ada 5 orang, waris dia ada 5 orang. Kalau ikut hukum faraid ataupun akta pusaka kecil, semua 5 ni ada hak dia orang. Ada hak dia orang ke atas tanah tersebut, ada bahagian masing-masing. Tetapi untuk tanah JSA, dia ada akta dia sendiri. Dia tak pakai KTN, dia tak pakai Kanun Tanah Negara, dia pakai akta JSA. Hanya benarkan masuk 2 nama sahaja, tak boleh masuk 5. Jadi apa akan jadi kepada 3 ni? Mereka waris kena bincang lah. Nak bagi kepada siapa? 2 ni. Dan 2 yang dapat ni pula mungkin kena belilah. Untuk bagi dia nampak adil, kena beli bahagian tersebut daripada 3 orang yang nama dia tidak akan dimasukkan dalam grant. Ataupun kata nak bagi pada seorang ni kena bayar kepada 4 beradik ni. 4 beradik ni, okey, aku beli bahagian kamu. So sekarang ni tanah FECRA ni masuk nama aku beli bahagian kamu. Berapa? Okey. Itu kalau adik-beradik yang mampu lah, mampu dia nak beli kan. Okey. Ataupun boleh bincang sesama adik-beradik dan setuju untuk serahkan kepada orang ni ataupun masukkan maksimum 2 nama saja. Okey. Kalau adik-beradik bertelagah, tak mau beralah, tak ada kata sepakat, tak ada duit nak beli, tak nak bagi, tak nak lepaskan hak masing-masing. Okey. Apa yang pejabat pesaka akan buat, mereka akan keluarkan perintah melantik 2 orang sebagai pentadbir. Okay. Bila lantik sebagai pentadbir ni, tanah tu bukan dia punya tau, bukan pentadbir tu punya. Dia hanya mentadbir hasil saja. Maksudnya bila FECRA keluarkan bayar dividen, buat pembayaran dividen, adalah tanggungjawab pentadbir ni untuk ambil duit tersebut dan agihkanlah sama rata kepada adik-beradik yang lain. Tanah tu hanya sebagai pentadbir saja. Bukan hak dia pun. Okey. Ini kena faham ya.
Kalau setuju untuk bagi, dan dalam geran akan masuk 2 nama, 1 nama ataupun maksimum 2 nama sebagai pemilik sah. Maksudnya adik-beradik yang lain dah tak ada bahagian dah. Yalah, dah aku beli kan. Kalau dilantik sebagai pentadbir, maksudnya segala hasil daripada dividen FECRA tu kena agihkan sama rata ataupun ikut terpulang nak bagi macam mana kan, kepada adik-beradik yang lain. Jadi kena lantik lah pentadbir siapa yang kita rasa sesuai ataupun amanah untuk laksanakan pentadbir tersebut. Dan andai kata pentadbir tersebut macam culas ataupun try untuk sapu sendiri lah kan, try untuk sapu sendiri, boleh mohon untuk ulang bicara untuk tukar pentadbir. Boleh? Boleh. Tapi senang cerita, tanah tu bukan dia punya. Boleh ditukar balik. Itu kena buat ulang bicara lah kepada pihak pejabat persegara kecil. Saya rasa itu sajalah masalah yang berkaitan tentang GSA. Yang pertama ialah nak buat pindahan milik apa semua, perlu dapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada FECRA. Dan dalam satu-satu masa, dalam geran hanya boleh ada 2 nama saja. Selepas pindahan tahun 2002, hanya boleh masuk 2 nama saja pada satu-satu masa. Dan yang ketiga, bila generasi pertama meninggal dunia, generasi kedua bukan semua nama akan masuk. Dia tak pakai macam faraid akan masuk semua nama, ataupun akta persegara kecil akan masuk semua nama. Ini sebenarnya 3 isu berkaitan tentang tanah GSA ini. Dan juga kepada pembeli, kalau ada pembeli cuba untuk beli tanah GSA ini, berhati-hati. Sebabnya walaupun boleh minta kebenaran daripada FECRA untuk membeli tanah, ada kemungkinan yang tinggi sebenarnya FECRA tidak akan luluskan. Banyak berlaku kes, deposit dah bayar apa semua, and then kita buat surat permohonan kepada FECRA tidak luluskan. FECRA tidak luluskan sebabnya tujuan asal tanah GSA ini ialah untuk menaik taraf ekonomi, menaik taraf status ekonomi peneroka-peneroka tersebut. Jadi kalau ada orang luar cuba untuk beli tanah FECRA, itu dah jadi macam aset kan, dia jadi macam aset. So FECRA tak benarkan. Ada kemungkinan besar yang tinggi. Kemungkinan yang tinggi FECRA tidak akan benarkan. Jadi dapatkan dulu surat tersebut, barulah boleh bayar deposit ataupun teruskan dengan urusan jual beli. Like, share, komen, subscribe, like, share, komen. InsyaAllah mana yang saya tahu saya akan cuba jawab. Subscribe, insyaAllah banyak lagi video-video berkaitan tentang urusan tanah yang akan cuba saya kongsikan. Sehingga bertemu lagi, ini ialah urusan tanah 101. Assalamualaikum.